Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Saya Harian Teji Matusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di London, United Kingdom bagi menghadiri istiadat permakaman negara Her Majesty Queen Elizabeth II. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh His Majesty King Charles III dan Her Majesty Queen Consort Camilla. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di London, United Kingdom bagi menghadiri istiadat permakaman negara bagi Her Majesty Queen Elizabeth II yang berlangsung hari ini di Westminster Abbey. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Stansted dijunjung oleh Mr. Simon Price, Deputy Lieutenant selaku wakil pribadi His Majesty King Charles III. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama Bersara, Pengeran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengeran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Air. Pada sebelah malam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh His Majesty King Charles III dan Her Majesty Queen Consort Camilla di Buckingham Palace, London, United Kingdom. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa majlis resepsi yang juga dihadiri oleh ahli-ahli kerabat diraja, ketua-ketua negara serta tetamu-tetamu daripada seluruh dunia itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia secara peribadinya menzahirkan rasa duka cita yang amat mendalam ke hadapan majlis His Majesty King Charles III atas kemangkatan bonda baginda Her Majesty Queen Elizabeth II. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam juga turut berduka cita atas kemangkatan seorang ratu yang berwibawa dan unggul dari segi budi pekerti. Hubungan akrab ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Her Majesty the Queen sudah sekian lama terjalin sejak berdekad lamanya dengan baginda berdua sering berangkat mengadakan pertemuan bersama sebelum ini bagi sama-sama membincangkan dan berkongsi perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama. Semasa majlis tersebut juga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkesempatan menghadiri satu sesi bersama His Majesty King Charles III dan Her Majesty Queen Consort Camilla. Sesi tersebut turut disertai oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Husin Raja Jordan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maharaja Naruhito Maharaja Jepun dan Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr. Presiden Amerika Syarikat. Selepas kemangkatan Her Majesty Queen Elizabeth II, His Majesty King Charles III dimasyhurkan menjadi King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu.
Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi bendera kebangsaan negara dikebarkan separuh tiang. Pengibaran bendera bermula dari pukul 8 pagi tadi sehingga pukul 8 pagi esok. Bendera kebangsaan dikebarkan separuh tiang di semua bangunan-bangunan kerajaan di seluruh negara, termasuk semua pejabat-pejabat perwakilan negara Brunei Darussalam di luar negara atas kemangkatan Her Majesty Queen Elizabeth II kerana menzahirkan rasa belangsungkawa atas kemangkatan Her Majesty Queen Elizabeth II pada usia 96 tahun pada hari Khamis 8 September 2022. 215 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Jualan roncen pada suku kedua tahun ini menunjukkan penurunan tahun ke tahun. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Dalam masa satu minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan sedikit peningkatan dengan kadar purata kes pada minggu lepas sebanyak 215 kes sehari berbanding 179 kes sehari pada minggu sebelumnya. Sebanyak 46,728 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi Bruhal dalam masa satu minggu. 3.2% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Tidak ada kes di dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 3 kes berada di dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 78.3% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.3% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 215 kes baru telah dilaporkan, iaitu 209 kes hasil ujian ART dan 6 kes adalah hasil dari 480 ujian makmal RT-PCR. Menteri Kesihatan juga menjelaskan setelah meneliti langkah-langkah pengawalan yang dilaksanakan di fasiliti-fasiliti kesihatan kerajaan, Kementerian Kesihatan mengumumkan beberapa perubahan akan dilaksanakan mulai esok 20 September 2022. Pesakit-pesakit yang datang berjumpa doktor dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan tidak diperlukan membuat ujian ART terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, ujian ART adalah dikehendaki bagi pesakit-pesakit yang hendak mendapatkan rawatan dental, pesakit-pesakit yang akan menjalani prosedur perubatan tertentu seperti bronkoskopi dan gastroskopi. Pesakit-pesakit yang datang mendapatkan rawatan di Jabatan Kemalangan dan Kecemasan di hospital-hospital atau pesakit-pesakit yang akan dimasukkan ke hospital. Ujian ART adalah juga digalakkan bagi pesakit-pesakit di pusat-pusat kesihatan yang mempunyai tanda-tanda jangkitan untuk melancarkan urusan rawatan. Sementara itu, ujian PCR hanya akan dilakukan bagi pesakit-pesakit tertentu sahaja. Pengeluaran notis pengasingan diri atau self-isolation notice akan dihentikan. Sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan tetapi negatif ujian ART adalah dinasihatkan untuk menggunakan dasar cuti sakit disahkan sendiri ataupun CSTS atau surat pengesahan sakit dari ibu bapa atau penjaga bagi pelajar-pelajar. Sebagai peringatan bersama juga, kes-kes positif ART akan menjalani pengasingan diri
sebagaimana perintah kuarantin di bawah Akta Penyakit Berjangkit selama tempoh yang ditetapkan mengikut SOP yang sedia ada pada masa ini. Dasar melawat ataupun visiting policy di hospital-hospital juga dikemas kini seperti berikut. Melawat dibenarkan pada waktu melawat yang ditetapkan sahaja. Jumlah pelawat bagi setiap pesakit yang berada di hospital tidak lagi dihadkan. Walau bagaimanapun hanya 2 orang pelawat saja dibenarkan masuk pada satu-satu masa bagi setiap pesakit. Setiap pelawat dikehendaki menunjukkan keputusan negatif ART yang dibuat pada hari yang sama. Pelawat tidak dibenarkan melawat pesakit yang berada di holding ward ataupun isolation ward. Walau bagaimanapun, seorang penjaga berkemungkinan dibenarkan untuk bersama pesakit mengikut penilaian dan kesesuaian keadaan pesakit. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan melawat. Tata cara pengurusan jenazah yang meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 secara langsung atau tidak langsung juga telah dikemas kini kepada tata cara pengurusan sebelum pandemik. Pengurusan jenazah tidak lagi perlu dilakukan di pusat pengasingan kebangsaan. Jenazah boleh disempurnakan di masjid atau di rumah mengikut kehendak keluarga dengan garis panduan yang telah disediakan, seperti memakai sungkup muka, sarung tangan, apron dan pelindungan mata ataupun eye protection semasa menguruskan jenazah. Walau bagaimanapun, jenazah tidak boleh disempurnakan di rumah jika ada kes positif berada di rumah kerana kes positif tersebut perlu menjalani kuarantin. Jenazah boleh dikebumikan di mana-mana tanah perkuburan yang bersesuaian atau mengikut kehendak keluarga. Ujian ART tidak diperlukan bagi sebarang kematian yang berlaku di rumah dan jenazah boleh disempurnakan seperti biasa. Waktu beroperasi bagi pusat swabbing, Hospital Raja Isteri Penganak Selehat dan Pusat Sari, Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait diubah kepada 8 pagi hingga 5 petang pada hari-hari bekerja dan ditutup pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari-hari kelepasan awam. Demensia adalah sejenis penyakit yang mempengaruhi fungsi kognitif otak yang boleh menjejaskan ingatan, pemikiran, tingkah laku dan perasaan. Demensia juga adalah penyebab utama berlakunya kelainan upaya dan kebergantungan dalam kalangan orang tua. Menurut Pegawai Perubatan Jabatan Geriatrik Hospital Raja Isteri Penganak Saleha, terdapat pelbagai jenis demensia yang mana penyakit Alzheimer adalah jenis yang paling lazim dan menyumbangkan kepada 60 ke 70% kes-kes demensia. Penyakit demensia katanya bukanlah merupakan akibat proses penuaan yang normal. Ia adalah penyakit yang menjejaskan ingatan, pemikiran, tingkah laku dan emosi individu tersebut. Gejala-gejala penyakit demensia termasuk hilang ingatan serta pemikiran, kesukaran mencari perkataan yang betul atau memahami apa yang dikatakan, kesukaran melaksanakan tugas rutin harian atau perubahan personaliti dan perasaan. The well-established risk factor is definitely age. Age is a risk factor for dementia, but as we know, that is irreversible. Saying so, dementia is not a normal aging process. Okay, but here I would like to take the opportunity to actually explain the 12 modifiable risk factors, because research has already stated that by modifying all these 12 risk factors, up to 40% of cases of dementia can be prevented or reduced. These 12 includes physical inactivity, smoking, toxins like shabu and alcohol, air pollution, head injury, social inactivity, less education, obesity, hypertension, diabetes, depression and hearing impairment. Kajian Lancet Publication Analysis of Global Burden of Disease Study 2019 menganggarkan terdapat sebanyak 1,574 kes di negara Brunei Darussalam dan dijangka meningkat sebanyak 365% kepada 7,317 menjelang 2050. Bulan Alzheimer sedunia disambut pada setiap bulan September
dan tema tahun ini, Kenali Demensia, Kenali Alzheimer. Jualan runcit pada suku kedua tahun ini menunjukkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 4.1% dengan anggaran nilai menurun daripada 488.2 juta ringgit kepada 468.3 juta ringgit. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan dari segi jumlah jualan, pertumbuhan negatif dicatat sebanyak 6.8% tahun ke tahun. Penurunan jualan runcit didorong terutamanya oleh penurunan jualan tekstil, pakaian dan kasut, diikuti dengan penurunan jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai, jualan di stesen minyak dan jualan di gedung serbaneka. Penurunan disebabkan kekurangan permintaan domestik selaras dengan pengurangan sekatan pergerakan rentas sempadan dan pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian yang masih dilaksanakan sehingga pertengahan bulan Mei 2022. Perkhidmatan makanan dan minuman pula meningkat sebanyak 0.2% berbanding suku tahun kedua 2021. Dari segi jumlah jualan, aktiviti makanan dan minuman pencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 1.1% tahun ke tahun. Peningkatan hasil jualan makanan dan minuman adalah terutamanya disebabkan oleh hasil jualan-jualan bagi aktiviti lain-lain perkhidmatan makanan dan hasil jualan restoran. Berbanding dengan suku tahun pertama 2022, jualan runcit pada suku tahun kedua 2022 meningkat sebanyak 4% disebabkan oleh peningkatan jualan tekstil, pakaian dan kasut, jualan di stesen minyak, jualan peralatan perabot dan rumah dan jualan di gedung serbaneka. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula mencatatkan peningkatan sebanyak 5.8% pada suku tahun kedua 2022 berbanding suku tahun pertama 2022 terutamanya disebabkan oleh peningkatan hasil jualan bagi aktiviti perkhidmatan catering, aktiviti penyajian minuman, restoran dan kedai makanan segera. Berbanding dengan suku tahun pertama 2022, peningkatan pada aktiviti jualan runcit dan perkhidmatan makanan dan minuman adalah berikutan peningkatan permintaan domestik selaras dengan pengurangan langkah-langkah pengawalan seperti peningkatan kapasiti bagi kemasukan pelanggan ke premis-premis perniagaan kepada kapasiti penuh dengan tamatnya fasa awal endemik COVID-19. Laporan penuh boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.bn. Seorang lelaki warga tempatan yang bertugas sebagai wadah di Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dituduh di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas dua pertuduhan di bawah kesalahan Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 dan satu tuduhan di bawah Akta Penjara Penggal 51. Asmali bin Abdullah dituduh bagi dua kesalahan di bawah bab 6(a) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 bagi menerima wang rasuah sebanyak dua kali iaitu RM100 pada 13 Mac 2022 dan RM200 pada 26 April 2022 daripada dua individu yang berlainan sebagai dorongan atau ganjaran bagi membenarkan tanpa kebenaran yang dibenarkan oleh pihak atasan dua orang banduan untuk masing-masing menghubungi seseorang di luar penjara menggunakan telefon bimbitnya. Dia juga dituduh bagi satu lagi kesalahan di bawah peraturan penjara di bawah Akta Penjara bagi melakukan kesalahan menyampaikan komunikasi tanpa kebenaran yang sah kepada seorang banduan yang mana adalah melanggar peraturan 329(Q Peraturan Penjara di bawah Akta Penjara Penggal 51. Tertuduh mengakui tidak bersalah terhadap ketiga-tiga pertuduhan. Kes akan disebutkan lagi pada 3 Oktober 2022. Sementara itu, tertuduh dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM10,000 atau dua orang penjamin beserta syarat-syarat yang lain.
18 buah syarikat tempatan telah diarahkan untuk membayar denda di Mahkamah Magistrate kerana gagal mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35 di dalam bulan Jun sehingga Ogos 2022. Sebanyak 17 syarikat telah mengaku bersalah kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tiap-tiap tahun kewangan yang berkenaan. Manzian dan anak-anak Sdn Berhad, Kan Kapit Sdn Berhad, Kemajuan Pertanian Malar Hijau Sdn Berhad dan Kamar Sdn Berhad masing-masing dikenakan denda RM5,000. Manakala High Rope Engineering Sdn Berhad dan Seri Akshaya Contractor Sdn Berhad masing-masing dikenakan denda RM4,000. Admax Brothers Sdn Berhad didenda RM3,600. Momin Engineering Services Sdn Berhad, Arsalan Jaya Sdn Berhad, Shams and Ruli Sdn Berhad masing-masing didenda RM3,000. John BRN Tours Sdn Berhad, North Star Petroleum Corporation Sdn Berhad, JRA Barakah Sdn Berhad dan Curtis and Sons Sdn Berhad masing-masing didenda RM2,000. Manakala ME Real Estate Sdn Berhad, Hudson International University Sdn Berhad dan Tanawal Sdn Berhad setiap syarikat dikenakan denda RM1,000. Dalam pada itu, syarikat Mas Kamal Sdn Berhad telah disabit bersalah oleh Mahkamah Magistrate dan dikenakan denda sebanyak RM7,500. Bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin mengingatkan bahawa syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 perlu menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi tahun taksiran yang berkenaan. Dua kompaun dan 6 notis amaran dikeluarkan terhadap 8 buah premis perniagaan atas kesalahan melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 iaitu menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan memaparkan tanda harga yang mengelirukan. Kompaun dan notis amaran dikeluarkan susulan penguatkuasaan rutin harian yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna. Dua buah premis perniagaan dikenakan kompaun kerana menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi barangan yang dikawal harga. Syarikat Farusdin Miniman di kompaun RM700, manakala Hama Department Store dikenakan kompaun RM500. Sementara itu, bagi 2 minggu pertama bulan September tahun ini, 6 notis amaran telah dikeluarkan terhadap 6 buah premis perniagaan atas kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan memaparkan tanda harga yang mengelirukan, iaitu paparan tanda harga tidak selaras dengan harga yang tercatat di dalam sistem pembayaran termasuk sebuah farmasi. Bagi maklumat lanjut mengenai Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan aduan rasmi mengenai amalan perniagaan yang tidak wajar, para pengguna disaran menggunakan aplikasi mudah alih pengguna bijak. JPES juga boleh dihubungi melalui talian Darussalam 123 atau email ke aduanpengguna@jpes.gov.bn. Pasukan polis di Raja Brunei sedang mengesan seorang pekerja dipercayai lari dari majikan. Agus Eko Prayanto, warga negara Indonesia berumur 37 tahun memegang pasport bilangan C3071922. Sebarang maklumat mengenainya, orang ramai diminta menghubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan di talian 2242-334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Sebanyak 2 pingat berjaya dibawa pulang oleh atlet sukan karate negara Brunei Darussalam. Semalam, kontingen negara yang terdiri daripada pasukan karate dan wushu kembali ke tanah air selepas berada di Kuala Lumpur, Malaysia bagi mengikuti Sukan Malaysia Sukma ke-20. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi meraihkan kepulangan atlet, Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Dari 2 pingat yang diraih, 1 pingat perak diperoleh dalam acara kata individu wanita dan 1 pingat gangsa bagi acara kata lelaki berpasukan. Bagi saya, kemenangan itu ialah doing our best after a few months of training. After training and then sekolah, and then doing our best, and regardless of the results, what's important is just doing our best and make ourselves satisfied. Step by step, insyaAllah, we do want, kami aim for SEA Games dengan tim mana jua, insyaAllah kami akan ke SEA Games, and then slowly but surely kami juga akan ikut ada pertandingan yang besar-besaran, for example in the future. Skuad bola sepak negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun meneruskan saingan dalam pusingan kelayakan kejohanan Piala AFC semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Dolen Omurzakov, Kyrgyzstan, skuad negara tewas kepada tuan rumah Kyrgyzstan 0-6. Perlawanan ini merupakan perlawanan terakhir negara dalam kejohanan kali ini.